Alright guys, welcome back to our channel Kita United. Okay, hari ni kita ada beberapa berita-berita besar yang baru berlaku sejak kebelakangan ni ataupun sejak sehari dua ni. Antaranya, Harry Maguire telah pun diturunkan jawatannya daripada menjadi kapten dan seorang kapten bakal dipilih tak lama lagi. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah finally Andre Onana sah menjadi penjaga gol Man United. Okey, benda ni semua kita dah tahu. Dah tersebar di serata alam. Okey, jadi dalam video kali ni aku nak sentuh mengenai Harry Maguire dan video seterusnya aku akan sentuh mengenai Onana sebagai new signing dan apa perancangan seterusnya Man United dalam next video. Harry Maguire telah pun diturunkan jawatan daripada menjadi kapten. Pada hari Ahad ataupun 16 hari bulan 7 2023, Harry Maguire telah membuatkan satu posting di Twitter yang mengatakan setelah beberapa perjumpaan ataupun perbincangan bersama dengan manager, yang manager ataupun Erik ten Hag nak menukar kapten. Erik ten Hag telah memberikan beberapa sebab kenapa Harry Maguire diturunkan dan Harry Maguire telah pun menyatakan rasa kecewa dan juga sedih, tetapi dia juga telah secara positifnya memberitahu dia akan memberikan segala-galanya demi lencana setiap kali dia memakai jersey Man United. Dan dia juga mengatakan bahawa dia nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyokong-penyokong Man United atas sokongan yang telah diberikan selama dia menjadi kapten. Dan sejak 3 tahun setengah yang dia mengambil jawatan sebagai kapten, dia merasakan ia adalah satu penghargaan untuk dia dan antara saat-saat ataupun momen-momen yang sangat yang boleh dibanggakan untuk dia setakat ini. Dan ia adalah satu juga kebanggaan untuk menjadi kapten kepada satu klub yang sangat berprestij. Dan dia telah melakukan apa saja yang dia telah lakukan untuk menjadikan Man United sebagai satu klub yang berjaya di atas dan di luar padang. Dan dia juga berterima kasih dan juga bersyukur terhadap Ole Gunnar Solskjaer yang mula-mula ataupun yang pada mulanya memberi dia jawatan ataupun tanggungjawab itu, dan dia mendoakan kepada sesiapa saja yang menerima jawatan tersebut segala kejayaan dan dia akan memberikan segala sokongannya terhadap kapten yang baru. So itulah dia statement yang dikeluarkan oleh Harry Maguire, dan juga Man United pun telah mengeluarkan satu statement di laman web mereka. So ini adalah satu permulaan baru dan pada saat ini ia menunjukkan satu tindakan yang cukup bijak dan tepat oleh Erik ten Hag, sebab Erik ten Hag nak memulakan satu ataupun memberikan satu impak baru terhadap skuad Man United. Ini yang telah ditunjukkan setelah pembelian Mason Mount dan juga pembelian Andre Onana, dan ini adalah berita yang seterusnya di mana pembaharuan hendak dilakukan. Okey, ini adalah sebab-sebab kenapa Harry Maguire diturunkan jawatan ataupun tidak lagi menyandang jawatan sebagai kapten. Okey, first yang kita dapat tahu, Harry Maguire dah pun menjadi pertahanan ataupun defender yang ketiga ataupun keempat, maybe kelima. Kalau kita nak tengok, maybe boleh jadi kelima sebab first kita ada Varane dan juga Martinez. Yang kedua, next in line adalah Victor Lindelof dan juga possibly Luke Shaw. Luke Shaw dalam season lepas kita dah nampak dia ada bermain sebagai centre back di mana dia perform, dan Harry Maguire terpaksa duduk di bench untuk menyaksikan posisi dia diterajui oleh pemain yang tak pernah main sebagai centre back sebelum ini di Man United. Sebab kita tahu Luke Shaw sebelum ini memang bermain di bahagian pertahanan kiri, dan satu perubahan yang cuba dilakukan oleh Erik ten Hag dengan meletakkan Luke Shaw sebagai centre back, dan surprisingly Luke Shaw perform di posisi tersebut, dan ini menyebabkan Harry Maguire terpaksa tunggu peluang beliau ataupun menjadi pertahanan simpanan atau pemain pengganti pada saat-saat akhir perlawanan sekiranya Man United leading, dan memerlukan extra pair of legs yang fresh untuk membuat pertahanan pada saat-saat akhir di mana defender-defender lain pun maybe dah penat. So itu adalah perancangannya. Tetapi apakah perspektif dia pada Harry Maguire? Apa efek dia pada Harry Maguire? Kalau aku jadi Harry Maguire, aku dah diturunkan jawatan, mungkin ada satu pemikiran yang better aku belah daripada this club. Okay, it's been a journey. Okay, walaupun 3 tahun setengah ataupun 3 tahun, 4 tahun berada di club ni, satu tempoh yang tak lama, tapi dah bagi yang terbaik. But it did not end well. So kemungkinan
lebih baik untuk pergi ke klub-klub lain di mana aku boleh dapatkan first 11 opportunity, dan ada beberapa klub yang dah mula menunjukkan minat untuk mendapatkan Harry Maguire. Jadi kalau aku jadi Harry Maguire, lebih baik pindah. Sebab apa? First, nak selamatkan career dia di dalam squad England. Okay, it is impossible untuk jadi first choice defender dekat squad England sekiranya kau dekat klub bermain sebagai pemain simpanan. Walaupun kita tahu Harry Maguire dah ada 57 cap, tapi it doesn't really mean yang dia akan sentiasa menjadi first choice untuk menjadi defender. Sebab kita tahu dekat England masih ada beberapa calon-calon yang boleh dikatakan boleh merampas kedudukan Harry Maguire sekiranya Harry Maguire tak main first 11. Sebab kita tahu John Stones ada sentiasa bermain, sekarang dah sentiasa bermain di Man City, dan ini mungkin akan memberi kesan kepada kerjaya Harry Maguire dan dia perlu secepat mungkin mencari jalan penyelesaian. Okey, ada beberapa klub yang dilaporkan berminat. Baru-baru ini West Ham berminat untuk dapatkan Harry Maguire, di mana Moyes membuat statement yang dia berminat untuk menghidupkan kembali kerjaya Harry Maguire, dan Newcastle, Chelsea pun ada menyatakan berminat untuk mendapatkan Harry Maguire. Cuma masalah dia adalah price tag. Price tag Harry Maguire yang Man United nilaikan adalah pada sekitar 50 juta pound. Dan price tag ini tak banyak kelab yang berani untuk bida pada nilai tersebut. Ada yang mengatakan nilai Harry Maguire ni boleh jatuh sehingga 30 juta pound. Dan sekiranya Man United bersetuju pada sekitar 30 juta pound, ia adalah satu urusan perniagaan yang sangat-sangat merugikan, sebab beli pada 80 juta pound dan 50 juta pound hilang dalam masa 4 tahun. So itu adalah satu price tag yang sangat tak munasabah, dan sekiranya Man United boleh nego sampai 40 juta pound dan ada kelab yang ingin membida ataupun mendapatkan Harry Maguire pada nilai tersebut, mungkin dia boleh dilepaskan, dan barulah Man United boleh fikir untuk dapatkan pertahanan lain seperti Disasi yang sekarang bermain di AS Monaco. Jadi ini adalah langkah-langkah ataupun perkara yang perlu diselesaikan oleh pihak Maguire dan juga pihak Man United. Dan kita harap ada perubahan berlaku dalam masa terdekat, sebab Man United memang perlukan duit untuk invest semula kepada tim. Jadi selepas ini siapa bakal captain? Okey. Kalau kita tengok pada season lepas, hampir setiap game yang dimainkan oleh Man United telah diketuai oleh Bruno Fernandes. Bruno Fernandes kita tahu masa dia dekat Sporting pun dia jadi captain. So dia memang ada leadership dan dia dipercayai oleh Erik ten Hag. Tapi kita tak nak tengok Bruno sahaja sebagai satu-satunya calon yang sesuai, sebab kita ada squad ataupun kita ada pemain-pemain lain yang berpengalaman luas. Kita ada Rafael Varane yang merupakan Champions League winner, merupakan World Cup winner, dan it's a no-brainer untuk seorang defender yang tough untuk menjadi captain. Sebab kita pernah ada captain defender sebelum ni. Kita ada Gary Neville, kita ada Vidic yang pernah jadi captain sebelum ni, kita pernah ada Ferdinand juga pernah menjadi captain sebelum ini. Jadi kemungkinan Rafael Varane pun boleh menjadi calon untuk menjadi captain seterusnya. Dan juga tidak lupa kepada Casemiro. Casemiro juga adalah seorang pemain yang berpengalaman luas, yang mempunyai karakter dan sentiasa ada di atas padang. Season lepas dia jarang injured. Aku rasa dia tak pernah injured pun. Dia cuma tak ada ketika dia kena gantung permainan. Sebab kita tahu dia sebagai defensive midfield, dia sangat keras dan kebanyakannya referee target dia untuk memberikan kad. Itu bila kita cerita mengenai pengalaman. Kita ada Bruno Fernandes, kita ada Rafael Varane dan juga kita ada Casemiro. Alright. Dan juga tak lupa yang kita ada beberapa orang pemain yang dah berada di Man United untuk masa yang lama. Okay, sebelum ni yang paling lama berada di Man United adalah David De Gea yang telah berada di United selama 12 season dan merupakan pemain terakhir yang dibeli oleh Alex Ferguson, dan ini adalah fasa baru. Jadi tak ada pemain yang pernah berada di Man United paling lama, aku rasa dalam 6 atau 7 tahun. Iaitu kita ada Marcus Rashford, kita ada Luke Shaw, kita ada Scott McTominay. Dan kita tahu McTominay dan juga Rashford dah berada di Man United sejak daripada akademi. First, kita akan pergi kepada McTominay. Adakah dia layak untuk menjadi captain? Bagi aku, McTominay adalah sekarang kedudukan dia dalam squad adalah sangat-sangat tidak tentu. Okey, ada yang menyatakan dia akan dijual, tetapi agak sukar sikit untuk dijual.
Sebab baru-baru ni West Ham menyatakan minat untuk mendapatkan McTominay, tapi ada berita terbaru pula menyatakan bahawa mereka cuba mencari pemain lain. Berita ini menunjukkan bahawa mungkin McTominay akan kekal di Man United untuk satu lagi season. Kedua, kita ada Luke Shaw. Luke Shaw memang ever present dan juga reliable untuk di bahagian kiri, dan juga kita tak tahu, kita tak pernah nampak leadership oleh Luke Shaw di atas padang. Kalau kita dapat tengok dia jadi captain untuk 1-2 game di bahagian cup, mungkin kita akan lihat macam mana karakter Luke Shaw. Dan yang ketiga, adakah Marcus Rashford sesuai untuk menjadi captain? Bagi aku, Marcus Rashford boleh menjadi captain, tapi ada satu masalah. Dia ada kalanya injured. Dia memang satu pemain yang penting untuk Man United, sebab kita tahu Man United kalau tak ada Rashford susah nak score gol. Dan Marcus Rashford adalah satu pemain yang amat disandarkan oleh Man United, dan dia merupakan Mancunian ataupun pemain yang berdarah Manchester. Pemain-pemain yang berdarah Manchester ni, dia faham culture dan apa yang diperlukan sebagai seorang captain untuk menjadi influence yang besar terhadap pasukan. So, 3 orang ini mungkin boleh dipertimbangkan untuk menjadi captain. Aku rasa tak mustahil. Antara 3 ni, Marcus Rashford, Luke Shaw, McTominay, mungkin salah satunya akan di shortlist untuk menjadi captain Man United. Dan aku rasa Bruno Fernandes, Rafael Varane, Casemiro, Marcus Rashford adalah antara calon-calon yang aku pilih untuk mungkin menjadi captain selepas ini. So, apa pendapat korang mengenai calon-calon captain ini? Komen dekat bawah, dan sekiranya korang suka dengan video kali ini, make sure korang tekan butang like, share dan subscribe, dan insyaAllah kita akan jumpa dalam next video. Bye bye.